Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak review satu buku yang bertajuk Tamadun Rusia yang ditulis oleh Zulkarnain Abdul Rahman, keluaran DBP pada tahun 2015. Okey, Tamadun Rusia ni ada sebanyak 10 bab. Okey, 10 bab. Bab yang pertama adalah berkenaan dengan negara kota Kiev dan dinasti Rurik, iaitu dinasti pertama dalam tamadun Rusia. Kemudian pengaruh Empayar Byzantium terhadap Empayar Rusia, Empayar Mongol dan masyarakat Rusia. Kemudian Peter the Greek, minoriti dan Rusifikasi. Bab ke-6 pembebasan hamba. Bab ke-7 perkembangan industri. Bab ke-8 petani pada dekad terakhir pada abad ke-19. Yang ke-9 adalah revolusi 1905, iaitu revolusi pertama dekat Rusia. Dan yang akhir sekali adalah kesan revolusi 1905, iaitu revolusi dekat Rusia lah, revolusi yang pertama. Okey, buku ni ada sebanyak 182 muka surat. Okey, daripada kulit ke kulit lebih kurang 182 muka surat. Saya beli buku ni pada 10 bulan 6 2021 melalui Shopee lah. Okey, walaupun beli bulan 6 tapi saya baru habis baca pada hari ni. Jadi saya nak review dan kepada penonton-penonton yang ingin beli buku ni boleh beli dekat Shopee lah. Harga dia pun murah, tak mahal, dalam 20 lebih saya lupa. Okey, bab yang menarik dalam buku ini ialah beberapa bab yang saya pilih yang sangat menarik. Pertama adalah negara kota Kiev dan dinasti Rurik. Okey, ni bab yang pertama dan bagi saya menarik kerana dalam bab ini menerangkan mengenai asal-usul Rusia. Okey, bagaimana orang datang ke Rusia, siapa suku-suku dekat Rusia, suku yang utama. Kemudian bagaimana dinasti Rurik boleh datang ke Rusia dan mengasaskan dinasti dia, di mana tempat-tempat utama di Rusia. Dan dalam buku ni juga kita akan tahu bahawa di Rusia bangsa utama adalah bangsa Slav. Okey, yang disebut sebagai Slav Timur. Okey, Slav Timur ni kalau sekarang ni negara Rusia dan juga negara Ukraine. Dan tamadun Rusia ini sendiri sebenarnya bermula di Rus Kiev. Okey, Rus Kiev ni adalah dekat Kiev, ibu negara Ukraine pada hari ini. Jadi Ukraine dengan Rusia ni sebenarnya mereka satu bangsa, iaitu bangsa Slav. Okey, dan bangsa Slav ni sangat menarik kerana sebelum mereka mewujudkan sebuah empayar yang besar itu, mereka ini sebenarnya adalah golongan orang kata barbaric, golongan barbaric, yang mana mereka ini sering menjadi tahanan golongan-golongan orang Rom, jadi tahanan orang Frank. Okey, dan mereka ini dijual sebagai hamba, sama ada ke Byzantium ataupun ke negara-negara Islam. Sebab itulah dalam bahasa Inggeris hamba itu disebut sebagai Slav. Okey, slave. Okey, SLAVE. Okey, jadi itu adalah hamba. Dan perkataan hamba itu, slave itu adalah daripada perkataan Slav. Okey, Slavia ataupun bangsa Slavia yang selalu dijadikan hamba oleh masyarakat Rom dan juga masyarakat yang lain lah pada waktu itu. Okey, dan dinasti dekat Rusia ni dia hanya ada 3 dinasti lah, tapi kita sebut sebagai 2 dinasti sahaja, iaitu dinasti Rurik. Dan pada tahun 1613 apabila Mikhail Romanov mengambil alih kerajaan, bermulalah dinasti Romanov. Okey, dinasti Romanov ni berakhir apabila berlakunya revolusi kedua, iaitu revolusi Oktober 1917 di Rusia, yang mana revolusi ini telah menjatuhkan Tsar terakhir. Tsar ni daripada perkataan Caesar, ataupun kita boleh sebut sebagai maharaja ataupun raja lah. Okey, Caesar terakhir dia adalah Tsar Nicholas II, dijatuhkan pada tahun 1917, dan Tsar dan keluarga dia, Tsar Nicholas II dan juga keluarga dia akhirnya telah dibunuh pada tahun 1918 oleh golongan Bolshevik. Bolshevik ni adalah komunis lah, komunis Rusia. Parti yang Vladimir Putin kuasai sekarang ni asalnya daripada parti Bolshevik, okey, ataupun parti komunis Rusia. Okey, kemudian perkara yang menarik yang kedua adalah
bab yang menarik lah ialah mengenai Empayar Mongol. Empayar Mongol dalam masyarakat Rusia. Okey, kita tahu Rusia ni dia berpecah dalam banyak negara kota. Ada negara kota Ruskev, ada negara kota Moskow. Okey, dan yang memain peranan penting pertama Ruskev, kemudian berpindah kepada Moskow. Okey, dan Empayar Mongol ni di bawah Odegai Khan telah mengarahkan Batu Khan. Okey, Batu Khan ni telah menggerakkan lebih kurang 150,000 tentera dia, tentera Mongol menyerang Rusia, menyerang Poland, menyerang Belgium dan sebagainya. Dan mereka ini mengasahkan Batu Khan ini telah mengasahkan kerajaan dia panggil sebagai Kekhanan Khanate, okey, ataupun wilayah lah, ataupun kerajaan Golden Horde ataupun kerajaan gerombolan emas ataupun Golden Horde. Okey, jadi Golden Horde ni telah menguasai Rusia lebih kurang 250 tahun. Okey. Sehinggalah pada tahun 1480 apabila Ivan III berjaya mengalahkan Ahmad Khan. Okey, iaitu raja terakhir yang menguasai Rusia pada waktu itu. Dan untuk pengetahuan anda semua, raja keempat Golden Horde iaitu Berke Khan telah memeluk Islam. Okey, tapi walaupun dia memeluk Islam, Golden Horde masih belum menjadi sebuah negara Islam lah. Okey, sehinggalah pada tahun 1313, okey, iaitu Uzbek Khan. Okey, Raja Uzbek Khan telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi dalam Golden Horde. Okey, jadi kerajaan Golden Horde ini telah menjadi kerajaan Islam, dan secara tidak langsung Rusia juga telah menjadi sebuah wilayah Islam pada tahun 1313 dan jatuh pada tahun 1480. Jadi maknanya Rusia telah memeluk Islam lebih kurang 167 tahun. Okey, tapi Islamnya hanya berpusat kepada orang-orang Mongol lah. Okey, lebih kepada orang Mongol dan sedikit orang tempatan. Kebanyakan masih mengamalkan Kristian Ortodok. Orang Rusia ni mengamalkan Kristian Ortodok kerana tiada paksaan. Okey, sebab orang Islam ni bila dia mengentah dia tak ada paksaan, dia kutip cukai jizyah gitu je, dia tak paksa orang peluk Islam. Jadi sebab itulah dalam kebanyakan negara Islam, ramai orang-orang barat ni walaupun dikuasai oleh orang Islam, mereka tidak memeluk agama Islam. Okey, sebab tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Yang penting mereka bayar cukai. Okey, yang tu adalah bab yang menarik. Saya rasa hanya itu saja bab yang menarik hati saya. Sebab buku ni sebenarnya dia bukanlah membicarakan tamadun Rusia ataupun sejarah Rusia secara kronologi, bukan. Okey, dia hanya membicarakan secara umum, dan dia banyak menyentuh mengenai seorang pemerintah tu, apa yang berlaku. Okey, apa tindakan rakyat. Contohnya semasa Peter the Great, okey, atau Peter I menguasai Rusia, jadi apa yang berlaku pada rakyat, apa yang berlaku pada negara. Kemudian masa Catherine the Great, Catherine Agung, apa yang berlaku. Gitu je. Dia tak spesifik kepada pentadbiran ataupun politik. Jadi buku ni lebih kepada pada saya lebih pada ekonomi lah. Dan saya ni bukan jenis peminat ekonomi, saya tak suka ekonomi. Jadi buku ni tengoklah, bagi setengah orang mungkin dia menarik tentang ekonomi, tentang perhambaan, tentang pertanian, tentang industri dan sebagainya. Tapi saya tak menarik lah bab tu. Bagi saya, kalau sejarah ni saya lebih suka baca mengenai pentadbiran ataupun politik. Okey, jadi terserah pada masing-masing lah. Dan saya cadangkan siapa nak beli boleh dapatkan dekat Shopee ataupun mana-mana kedai yang ada lah. Dan harga dia tak mahal. Saya beli, saya lupa lah, sama ada 20 lebih ataupun belas ringgit saja. Okey, jadi buku ini sangat penting kalau kita nak menambah pengetahuan kita mengenai sejarah Rusia. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan ilmu dalam kehidupan.